Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Awak akan belajarlah tajuk yang pertama pada hari ini, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kalau sebelum ni masa tingkatan 3 awak belajar fungsi dan persamaan linear. Okey, linear ni ingat kuasa tertinggi adalah 1. Okey, jadi apa benda kuadratik ni pula? Okey, jadi kita tengok apa benda yang awak akan belajar hari ni. Okey, yang awak akan belajar hari ni adalah ciri-ciri ungkapan kuadratik. Kita nak tengok apa benda ciri-ciri ungkapan kuadratik. Bila kita tengok benda tu, kita tahu, ini adalah kuadratik. Jadi apa ciri-ciri dia? Okey, yang kedua, kita nak tentukan sama ada ungkapan kuadratik ataupun bukan. Kadang-kadang macam kita nampak, macam kuadratik, tapi sebenarnya bukan. So, kita akan tengoklah macam mana kita nak kenal pasti. Okey, lepas tu kita akan menentukan nilai A, B dan C dalam suatu ungkapan kuadratik. Awak akan kenal lah apa nilai A, B dengan C. Nanti bila awak dah tengok baru awak faham apa benda A, B dengan C ni. Okey, lepas tu saya akan terangkan apa perbezaan sebutan dan ungkapan. Okey, apa perbezaan sebutan dan ungkapan. Okey, so kita tengok yang pertama, ini adalah ciri-ciri bagi persamaan kuadratik. Apa benda? Untuk kuadratik, dia punya ciri yang pertama, kuasa tertinggi ialah 2. Apa maksud kuasa tertinggi? Awak kena ingat bila dia melibatkan pemboleh ubah ni ialah huruf. Okey, ialah huruf. Contohnya saya bagi dekat awak 5x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Kuasa tertinggi ni kuasa. Kuasa ni benda yang ke atas, nombor kecil yang ke atas. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok di sini, mana yang ada kuasa? Ini yang ada kuasa. Ini, x kuasa 2. Itu ada kuasa. Kuasa dia kuasa 2. Baiklah, untuk yang x ini pula, kita nampak macam tak ada kuasa. Tapi dia ada, cuma dia tak tulis. Dia tak tulis nombor berapa? Kuasa 1 di situ. Maksudnya dia x kuasa 1. Dan dekat sini pula ni, 3 ni, dia tak ada kuasa. Kuasa tertinggi ialah 2 ni, maksudnya huruf yang ada kuasa. Huruf yang ada kuasa, bukan melibatkan nombor. Huruf yang ada kuasa. Kenapa saya kata huruf? Sebabnya melibatkan satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah kat sini, ingat, pemboleh ubah ni ialah huruf. Okey, jadi kalau dalam contoh yang saya bagi ni, yang mana satu huruf? Inilah huruf awak. Huruf X, huruf X. Dalam satu ungkapan ni, dia melibatkan satu huruf sahaja. Mana hurufnya? Inilah. X, X. Tak ada huruf lain. Mesti huruf X sahaja. Kalau ada huruf Y sahaja. Contohnya macam mana kalau huruf Y? 7Y kuasa 2 tambah 5Y tambah 2. Itu maksudnya melibatkan satu huruf saja. Apa lagi contoh huruf? Negatif 5M. Negatif 5M kuasa 2 tambah 3M tolak 10. Negatif 5M kuasa 2 tambah 3M tolak 10. Melibatkan satu pemboleh ubah. Ingat, satu pemboleh ubah ni ialah satu huruf sahaja. Satu huruf. Dan dia mesti kuasa tertinggi adalah 2. Mana kita nak tahu kuasa tertinggi 2? Awak ceklah satu-satu, tengok sini. Ini Y kuasa 2, ini Y kuasa 1. So yang paling tinggi yang inilah. Kalau tiba-tiba awak keluar, dia ada bagi satu soalan dekat awak, okey, tentukan sama ada ini adalah kuadratik ataupun tidak. Contoh dia bagi negatif 4
P kuasa 3 tambah 3 P kuasa 2. Okey. Bila kat sini awak tengok kuasa tertinggi ialah 3. Jadi ini bukan kuadratik. Okey, kita nak cerita apa ciri-ciri kuadratik. Okey, lepas tu bentuk untuk kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Apa benda pula ni? Okey, ini dia nak cerita. Ini ialah kuasa tertinggi. X kuasa 2 ni ialah kuasa tertinggi. X kat sini pula X kuasa 1. Okey, general form dia, bentuk dia mesti bentuk macam ini. Ya, mesti macam ini. AX kuasa 2, A ni nombor yang berada di depan kuasa tertinggi 2. B ni pula nombor di sebelah X kuasa 1. C ni pula nombor yang tak ada huruf kat tepi dia. Okey, nombor yang tak ada huruf kat tepi dia. Okey, dalam arti kata lain, A, B, C ialah pemalar dan A tak boleh kosong. Kenapa A ni tak boleh kosong? Bila sini kosong, kosong darab apa-apa dia akan jadi kosong. Ingat, kosong darab X akan jadi kosong. Kosong darab 1,000,000 akan jadi kosong. Kosong darab X kuasa 4. Walaupun X kuasa 4 tapi didarab dengan kosong, still akan jadi kosong. Kalau sini kosong, tak jadilah kuadratik. Okey, sebab dia akan hilang kuasa 2 ni. Sebab itulah A tak boleh sama dengan kosong. Okey, sekarang kita tengok contoh 1. Saya ambil contoh dalam buku teks sahaja. Sebelum tu saya nak tanyalah, awak dah dapat belum buku teks tingkatan 4? Dah dapat belum? Dah, okey. So, buka je buku teks. Okey, ini ialah contoh 1. Saya bagi terus. Okey, kalau dalam buku teks tu dah terus ada jawapan lah. Awak janganlah tengok jawapan lagi. Dengar dulu apa saya terangkan. Okey, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So, bila dia kata ungkapan kuadratik, ingat kuadratik kuasa tertinggi ialah 2. Yang nombor kecil kat atas tu, kuasa tertinggi mesti 2. Tak boleh 3, tak boleh 4, tak boleh 5, tak boleh sebenarnya. Dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah ni maksudnya mesti ada satu huruf sahaja. Mesti ada satu huruf sahaja. Jadi, kita check A. Okey, sekarang awak tengok A. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5. Okey, jap. Okey, boleh. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5. Okey, sekarang kita tengok. Kuasa tertinggi dia 2 ke tak? Adakah dia ada kuasa tertinggi 2? Ada tak? Kuasa tertinggi dia apa sekarang? 2. 2. Ada 2 ni kat sini ni. Terang tang. Okey. Ada kuasa tertinggi 2. Okey, lepas tu awak tengok. Dia kata satu huruf saja. Okey, kat sini ada berapa huruf? Yang A ni. Tengok huruf. Ada satu huruf apa? X. Huruf X sahaja. Jadi, ini adalah ya. Okey, ya, ini adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok B pula. X kuasa 3 tolak 6. Okey, X kuasa 3 tolak 6. Kita tengok kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi dia adalah 3. Adakah ini ungkapan kuadratik? Adakah ini ungkapan kuadratik? Cepat. Tak. Ya. Kenapa tak? Ada yang cakap ya pula. Okey, kenapa? Kuasa tertinggi 2. Sebab kuasa tertinggi ialah 2 tapi sekarang ni kuasa tertinggi ialah 3 kan? Jadi ini bukan ungkapan kuadratik. Macam tu je kita tengok. Mula-mula kita tengok apa kuasa tertinggi. Apa kuasa tertinggi? Kuasa tertinggi ialah 2. Okey, sekarang kita tengok C pula. 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Okey, sekarang kuasa tertinggi dia kuadratik tak? Kita tengok kuasa tertinggi dia. Adakah ini ungkapan kuadratik? Ya. Kalau kita tengok kuasa tertinggi dia ialah
2. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Tapi ingat, dia ada 2 syarat. Kuasa tertinggi dengan satu huruf. Sekarang kita tengok. Ada satu huruf ke dalam C ni? Tak. 2. Tak. Ada huruf apa kat sini? Y. Ada huruf Y dengan X. Maksudnya ada 2 huruf. Walaupun kat sini ada kuasa tertinggi 2, tapi dia ada 2 huruf. Jadi ini bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Sebab dia ada 2 huruf di situ. Okey, so bukan. Sekarang kita tengok D pula. 1/2M kuasa 2. Adakah ini ungkapan kuadratik? Adakah Ya. ini ungkapan kuadratik? Ya. Okey, kenapa ya? Sebab Kenapa? Satu huruf. Sebab satu huruf. Okey, satu lagi? kuasa dia Dia ada 2. tertinggi 2. Kuasa tertinggi dia 2 dan dia ada satu huruf. Jadi ini ialah ungkapan kuadratik. Okey, sekarang kita tengok E pula. 2x kuasa 2 tolak 3/x kuasa 2. Okey, awak agak-agak ini ungkapan kuadratik tak? Tak. Ya. Ya. Sebab awak nampak. Tak. Okey, yang tak tu kenapa dia bukan tak? Kenapa dia tak? Kenapa tak? Cepat. Sebab yang Cakap je, tak salah aku. X negatif 2. Oh, ini yang kat sini, ini problem dia. Okey, ini Ya, walaupun kat sini awak tengok ya kot. Okey, tak apalah saya terangkan. Okey, kita tengok kat sini. Ini satu huruf, okey? Ini satu huruf. Dah menepati yang dia cakap satu huruf sahaja. Tapi dia kata kuasa tertinggi ialah 2. Kita nampak kat sini, ini ialah kuasa tertinggi 2. Tapi ini kalau awak ingat balik indeks tingkatan 3, ini bukan kuasa 2. Kalau kita ingat balik tingkatan 3, sebab tu saya kata tak boleh tinggal tingkatan 1, 2, 3. Kita akan guna tingkatan 4 dengan 5. Ini kalau kita ubah dia akan jadi macam ni. 2x kuasa 2 tolak 3. Ini kalau kita bawa naik atas, dia akan jadi kuasa negatif. 3x kuasa negatif 2. Okey, ingat kita tak boleh ada kuasa negatif kat situ. Okey, kita tak boleh ada kuasa negatif. Kuasa tertinggi kita mesti nombor bulat yang positif. Okey, nombor bulat yang positif. Jadi, ini bukan ungkapan kuadratik. Okey, sekarang kita tengok F pula. Okey, 4x kuasa 2 tolak 1/x 1/x pula. 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2. Ini x kuasa 2, ini x kuasa 1/2 lain. Okey, ingat. Memang kita nak satu huruf sahaja, tapi kita nak kuasa tertinggi kita mesti 2. Bulat, nombor bulat dia ialah 2, mesti positif. Okey, dan nombor bulat ni maksudnya tak boleh pecahan, tak boleh nombor perpuluhan. Okey, sekarang awak bagi tahu saya, adakah ini ungkapan kuadratik? Tak. Tak. Sebab apa? Kuasa dia Kuasa yang mana satu? yang Satu. second. Yang 1/2 ni masalah ni. Ini yang masalah. So kalau awak tengok pelik-pelik tu kan, bukanlah tu. Senang cerita, bukanlah tu. Tapi kena tengok jugalah. Tak semestinya yang pelik tu salah. Kita kena tengok juga. Jadi yang ini bukan ungkapan Allahu Akbar. Yang ini bukan ungkapan kuadratik sebab ini adalah kuasa dalam bentuk pecahan. Sebab kita nak kuasa mesti dalam whole number, nombor bulat. Okey? Jadi awak dah mengenal pasti yang mana satu ungkapan kuadratik, yang mana satu bukan ungkapan kuadratik. Okey, sekarang kita nak tengok objektif kita yang ketiga. Dah masuk yang ketiga dah. Menentukan nilai A
nilai B, nilai C. Okey, yang ini yang mana ni? Yang ini ni yang saya cakap tadi bentuk general form untuk ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kita nak tahu nilai A kat sini, nilai B kat sini, nilai C kat sini. Jadi tolong ingat, okey, tolong ingat, saya nak tulis kat mana ya? Tulis kat tepi lah. Okey, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A, dia berada di tepi kuasa tertinggi 2. Ingat ya? Okey, kuasa tertinggi 2. B pula, dia berada di tepi huruf yang kuasa 1 sahaja. C, dia duduk seorang-seorang. Tak ada huruf pun kat tepi tu. So, itu adalah C. Nombor biasa je. Okey, sekarang ni kita tengok contoh A. Ini pun dalam buku teks sahaja. Saya lupa lah muka surat berapa, nanti awak buka Okey. A, 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Jadi, kita akan susun dia macam ini. Kita akan tulis. Kenapa dia jadi kecil? Okey, kita akan tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So sekarang ni kita nampak yang tepi X kuasa 2 ni ialah 2. Jadi kita tahu nilai A adalah 2. Okey, lepas tu untuk nilai B saya kata tepi huruf yang ada kuasa 1. Senang cerita kita tak nampak kuasa dia. Okey, kalau kita tengok kat sini negatif 3. Walaupun kat sini tambah, tapi kita merujuk kepada yang ini. Kalau kat sini tolak lah. Jadi B sama dengan negatif 3. Okey, C pula nombor semata-mata yang tak ada huruf kat tepi dia. Apa benda? Yang ini tambah 1. Jadi C sama dengan 1. Jadi kita dapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 1. Okey, sekarang kita cuba buat B pula. Okey, kita cuba buat B pula. Okey, 2X kuasa 2 tolak 4. Kita susun, kalau kita tengok kat sini, okey. A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Memang awak kena buat benda ni. Okey, 2. 2 sekarang duduk tepi kuasa tertinggi 2. Kuasa tertinggi kat sini. Jadi, ini adalah nilai A. Lepas tu, negatif 4. Negatif 4 kiri kanan dia tak ada huruf. Jadi, ini ialah nilai C. A ada nilai, C ada nilai, B tak ada nilai. Macam mana? Yang tak ada nilai tu kosong lah. Sebab dia tak wujud kat situ. Jadi, dia akan jadi kosong. Jadi, kita akan isi A sama dengan 2, C sama dengan negatif 4. Macam tu sahaja. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, dia tak memberi kerjasama dekat saya kat sini. 1/2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3/2. Kita susun balik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, sekarang saya nak tanya, awak kena jawab. Awak kena respon. Sebab saya nak tahu awak faham ke tak. Dan lagi satu, awak kena respon. Benda yang kita belajar ni, kita kena sebut. Tak boleh nak jawab dalam kepala je. Tak boleh, nanti awak lupa. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Tepi X kuasa 2, kuasa tertinggi ni, okey, ialah 1/2. Jadi 1/2 ni, nilai A ke, nilai B ke, nilai C? Soalan saya senang je. 1/2 ni, nilai A. Okey, sekarang ni saya nak tanya, negatif 3/2. Kat tepi dia tu tak ada huruf. Okey, jadi dia nilai B ke nilai C? C. Nilai C. Okey, sekarang ni ada tambah 5 je satu lagi. Tambah 5 ni dia duduk tepi X. X yang kuasa 1. Itu nilai A ke B ke C? Nilai B. Jadi sekarang ni kita boleh masukkanlah jawapan. Jadi maksudnya A sama dengan 1/2, B sama dengan 5,
C sama dengan negatif 3/2. Okey, untuk kita tulis jawapan, biasanya nombor positif macam yang kat sini ni, kita tahu tambah 5. Awak tak perlu nak tulis tambah 5. Just tulis 5 sahaja. Tapi kalau nombor negatif wajib letak negatif. Okey, kalau nombor negatif wajib letak negatif. Kalau nombor positif tak apa. Okey, sekarang kita nak tengok D pula. Sekarang kita nak cari nilai A, B dengan C. Ingat, first buat AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, bagi tahu saya apa nilai A. Bagi tahu saya apa nilai A. Negatif 1. Yes, negatif 1. Mana cikgu negatif 1? Saya tak nampak pun, tak tulis pun. Ingat, nombor yang tak ditulis tu maksudnya 1. Kita nampak kat sini negatif. Negatif apa? Takkanlah negatif hantu kot, tak boleh. Dia mesti nombor, dia mesti pemalar. Yang tak ditulis tu ingat 1. Jadi negatif 1. Jadi kita tahu A sama dengan negatif 1. Okey, B. Apa nilai B? 1. 1. Pandai. Okey, apa nilai C? Nombor Kosong. saja. Kosong. Sebab memang tak ada kat situ. Geram aku. Okey, so memang kosong. So awak dah faham sekarang. Okey, last. Negatif X kuasa 2 tolak 3X tolak 9. Saya masih tulis lagi bentuk dia. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah rujukan. Okey, sekarang tengok. Apa nilai A? Negatif 1. Ya, negatif 1. Apa nilai B? Negatif 3. Ya, negatif 3. Apa nilai C? Negatif Apa 9. 9. Negatif 9. Ingat, jangan tulis 9. Negatif 9. Sebab depan 9 ni, depan 9 dia ada negatif. Okey? Okey, jadi kita dah belajar macam mana nak mengenal nilai A, nilai B, nilai C. Itu penting untuk tajuk ni. Okey, nanti kita akan masuk pengiraan. Hari ni kita just base sahaja. Kalau awak tak kenal benda ni, benda basic, awak tak boleh nak belajar lebih lanjut lagi tajuk ni. Okey, sekarang kita nak tengok apakah perbezaan antara ungkapan dengan fungsi kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik, cerita dia ni, saya nak cerita kat sini. Ungkapan kuadratik ni, contohnya 5x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik. Kenapa kuadratik? Sebab dia ada kuasa tertinggi 2. Lepas tu dia ada satu pemboleh ubah, iaitu satu huruf saja. Tapi kalau fungsi kuadratik, dia mesti ada sama dengan, okey, mesti ada sama dengan. Maksudnya sama dengan, kita masih menggunakan yang ini lagi, sama dengan 5x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Okey, depan sama dengan tu mesti tulis fx. Okey, apa benda fx? Function of x. F ni bukan fungsi tau. F ni bukan fungsi, bukan. Ini adalah untuk English punya terms function. Function ni kalau awak cari dalam dictionary, maksudnya adalah fungsi. Okay, so fx ialah 5x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Jadi ini perbezaan fungsi kuadratik dengan ungkapan kuadratik. Kenapa tiba-tiba cerita fungsi kuadratik? Sebab lepas ni awak akan belajar fungsi kuadratik. First kita kena kenal dulu ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dia tak ada sama dengan, dia tak ada fx kat depan ni. Okey? Itu ungkapan. Kalau fungsi kuadratik mesti ada sama dengan, lepas tu kat depan dia mesti fx, function of x. Kalaulah tiba-tiba awak punya fungsi kuadratik ni ialah negatif 7m square plus 2m minus 3 contohnya. Jadi kalau fungsi kuadratik letak sama dengan f function of huruf apa yang terlibat.
Macam dekat atas ni huruf X. So betul lah FX. Sekarang ni huruf apa kat sini? Huruf M. Jadi kat dalam kurungan kat sini adalah FM. Okey? Faham tak awak belajar hari ni? Faham tak penerangan saya? Faham. Faham. Okey. So sekarang ni kita patah balik yang ciri-ciri objektif ni. Okey, kalau kat sini yang saya tunjuk perbezaan sebutan dan ungkapan. Okey. Ramai student yang tak boleh nak jawab soalan ni. Ingat, ungkapan ini ialah ungkapan. Ini semua benda ni ini adalah ungkapan. Ni ungkapan. Ini semua adalah ungkapan. Okey, sebutan ni apa? Sebutan ni adalah berapa bilangan sebutan dalam ungkapan. Berapa bilangan sebutan dalam ungkapan. Contohnya ini sampingan je tau, sampingan saya nak cerita. 2x kuasa 2 tambah 5. Ini ungkapan kuadratik. Ada berapa sebutan? Ada 2 sebutan. Mana sebutan pertama? 2x kuasa 2. Sebutan kedua ialah 5. So dekat sini ada 2 sebutan. Okey, untuk D pula 1/2m kuasa 2. Ini adalah ungkapan kuadratik. Berapa sebutan ungkapan kuadratik? Ada satu sahaja, iaitu 1/2m kuasa 2. Okey, so boleh faham perbezaan sebutan dengan ungkapan? Ingat, sebutan ni berapa bilangan? Sebutan ni berapa kali kita sebut? Ungkapan ni, ungkapan lah. Ungkapan ni yang seketul dia ni lah. Ni seketul dia ni. X kuasa 2 tolak 5. Seketul ungkapan. Tapi ada berapa sebutan? Ada 2 sebutan. 1, 2. Ini selingan saja. Okey, so untuk homework tolong buat kita dah habis belajar dah hari ni, sebab tu saya kata sekejap, kena buat sekejap sebab saya ada kelas lagi lepas ni. Okey, untuk homework nanti benda ni saya akan hantar dekat grup kelas awak. Okey, grup kelas awak. Nanti awak tengok balik lah nota-nota ni. Kalau awak tak sempat salin dulu nota. Lepas tu baru buat latihan yang saya berikan ni. Buat. Ingat ya, matematik ada pagi dengan tengah hari. Ada seharian nak buat matematik. Senang saja, praktiskan diri 1.1a. Ini pun daripada buku teks juga. Soalan 1 ni kita nak tentukan sama ada setiap ungkapan adalah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah ataupun bukan. Yang tadi itulah, check. Ada kuasa 2 tak? Okey, kalau ada kuasa 2, ada satu huruf tak kat situ? Kalau melibatkan satu huruf, maksudnya ungkapan kuadratik dia? Ya, ungkapan kuadratik. Kalau tak menepati syarat, maksudnya bukan ungkapan kuadratik. Okey, nombor 2, tentukan nilai A, B dan C. Macam tadilah kita buat macam ni. 2x kuasa 2 tolak 5x sama 1. Buat perbandingan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, kita tengok A sama dengan 2, B negatif 5, C 1. Okey, boleh tak? Faham tak apa yang awak belajar hari ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, saya rasa setakat tu saja daripada saya. Okey. Saya nampak ada kelas 4 Rahmah yang join. Saya tak bagi tahu link sebab cikgu awak cakap cikgu awak nak buat kelas. Jadi sebab itulah saya tak memanggil awak untuk join kelas, tapi mungkin cikgu awak terlupa kot. Kita husnuzon sahaja ya. So saya harap apa yang saya ajar, saya bagi ilmu dekat awak hari ni, awak dapat terima, awak dapat ingat sampai bila-bila. Okay, so terima kasih sebab masuk kelas pada pagi ini. Nanti kita, kalau ada masa, saya akan jumpa balik awak nanti dekat pukul 12 kan. Kita tak. Awak form 4 kan, saya lupa. Saya ingat awak form 3, saya lupa. So nanti next class kita jumpa balik. Dah pening ke saya. Okay, kita jumpa balik next class. Nanti kita akan bincang baliklah semua ni. Buat semua soalan tau. Soalan ni sikit je. Buat. Nak pandai kena buat. Okay, kena buat soalan. So, ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih sebab masuk. Cikgu, Ya. kelas 4R dengan semua ya ke? Ya. Dia tak ada cakap ke buat kelas hari ni? Oh, tak ada pula. Sebab semalam saya dah tanya dia, nak 4R join tak dengan 4M? Dia kata tak apa, dia nak buat. Dia cakap macam tu. Jadi saya pun, tu okey lah kalau dia nak buat. Tapi tak apalah, awak dah masuk kelas saya ni. Okey lah, awak belajarlah juga. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Okey. Terima kasih.
Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Sama.